Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, tuan-tuan dengar aja bayan. Yang bagi bayan dengan izin Allah saya. Kenapa tuan tak boleh bagi bayan macam saya? Tak ada ilmu. Ilmu tak ada. Kalau bagi bayan boleh, tapi salah. Tapi Allah tak bagi tuan bayan pun tak tahu. Ada orang dibagi bayan oleh Allah, dia tak tahu apa-apa, tapi dia bagi tahu yang salah. Tapi yang boleh bagi bayan dan bagi saya bayan yang betul ni Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kenapa dia boleh bagi? Sebab Allah ajar dia. Nabi-Nabi pun tak bayan panjang-panjang pun. Jadi kamu ada ni, dia tak tahu bayan. Bayan pula salah, dicadang untuk bayan. Nak bayan juga. Kenapa dia je bayan? Macam Rashidi, dia nak bayan juga. Suka dia kalau dicadang bayan di markas tu. Rashidi tak tahu bayan. Kalau dia bagi bayan pun, bayan tak betul. Jadi diberi untuk bayan dan beri bayan betul. Itu boleh dengan bayan meningkatkan iman kita, meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah. Kalau bayan dengan tak betul, menurunkan kedudukan. Jadi apa yang kita buat, sama ada yang Allah suka atau yang tak suka, dua perkara. Yang Allah suka, buat iman kita naik. Yang Allah tak suka, buat iman tak naik. Jadi yang Rashidi buat, semua Allah tak suka, mana boleh iman naik? Lepas tu dia tanya, kenapa iman saya turun? Simple answer. Apa yang kau buat, Allah tak suka. Dia tak sedar. Saya mesti buat yang Allah suka sebab saya orang dakwah. Saya buat gas, dia buat gas, yang dia buat luar gas, yang Allah tak suka. Dia tak tahu. Mesti kalau iman dia turun, tentu dia buat benda yang Allah tak suka. Takkan Allah nak bagi iman pada orang yang buat dia tak suka. Jadi bila Rashidi iman dia turun, tentulah kerana dia buat amal yang Allah tak suka. Dan tentulah dia menjadi orang yang buruk dari semalam. Jadi kita berdoa supaya kita jadi lebih baik iman amal kita hari ini daripada semalam. Besok lebih baik pada hari ini. Tapi bila iman kita hari ini, amal kita lebih buruk dari semalam, maknanya kita telah buat amal yang Allah tak suka. Itu pun tak boleh faham. Lepas tu tanya, kenapa iman saya lemah pula? Simple answer pun tak faham jawapan. Dah lama dah buat usaha dengar bayan, tapi tak faham. Iman ni naik bila kita buat benda yang Allah suka. Amal kita. Allah sucikan hati kita. Yang menyucikan hati kita tu bukan kita. Allah kata kamu takkan boleh suci kalau aku tak sucikan kamu. Siapa pun tak boleh. Tapi Allah takkan nak sucikan kita, kita tak buat benda betul.
saja sucikan hati Rashidi. Dia buat semua tak betul. Takkan Allah nak sucikan hati dia? Takkan Allah nak sucikan hati Yazid, sedangkan dia tak mau taat perintah Allah? Tak mau. Takkan Allah nak sucikan hati Samad? Dia tak nak ikut apa yang Allah suka. Tak boleh. Jadi Allah SWT akan sucikan hati kita bila dia suka kita. Dia takkan suka kita kalau kita tak buat benda yang dia suka. Jadi kita kena berbuat benda yang dia suka untuk sukakan dia. Kalau kita buat untuk sucikan hati kita, benda tu tak boleh sucikan kita. Yang boleh sucikan kita Allah. Dan dia sucikan kita bila dia suka. Jadi amal kita buat bukan untuk sukakan dia, mana boleh buat dia suka? Amal kita buat untuk sukakan diri. Macam Yazid, sukakan diri. Dia suka masak, bukan kerana perintah Allah, kerana dia suka dan untuk sukakan diri. Boleh amalan masak tu membuat Allah gembira? Tak boleh. Sebab untuk sukakan diri. Bila Allah tak suka dia, boleh Allah sucikan dia, hati dia dengan masak, amalan masak? Tak boleh. Jadi manusia ni lupa yang Allah ni mau kita sayang dia, mau kita buat untuk dia, supaya kita lastnya kita lah dapat kebaikan. Bukan dia dapat kebaikan, bukan Allah dapat kebaikan. Allah memang dah maha baik kan. Tapi kita akan dapat kebaikan bila kita buat apa benda dengan cara dia suka, untuk sukakan dia. Kerana dialah yang boleh sucikan hati kita. Kalau kita tidak buat untuk sukakan dia dengan cara dia suka, dia tak boleh suka kita. Dan dia takkan sucikan kita. Puas kita buat, macam-macam buat, lama dah buat. Saya lama dah buat usaha, kata Rashidi. Yalah, semua tak buat Allah suka. Menyukakan diri, macam mana Allah nak sukakan hati dia? Dah lama saya buat usaha, Mesa. Tak habis-habis komplain. Saya dah lama kau buat usaha, tapi usaha yang kau buat tak ada menyukakan Allah. Jadi bila kita buat amal tak menyukakan Allah sehingga Allah suka, amal tu nilainya kosong. Nothing. Sebab itu satu orang mengajar agama sepanjang hayat dia masuk neraka. Dia kata aku mengajar untuk sukakan kau. Allah kata tak. Kamu mengajar untuk sukakan diri. Dapat nama. Masuk neraka sekarang. Korban harta semua. Jadi amal yang besar pun tidak buat dengan ikhlas, tidak buat untuk sukakan Allah, it come to nothing. Harga tak ada. Yang ini manusia tak faham, maka dia takkan boleh buat dengan betul. Jadi untuk dia dapat buat amalan dia suci, dia kena usaha atas hati dia. Allah perintah kita usaha atas hati kita, atas iman kita, supaya kita buat semua benda untuk sukakan dia. Kita buat tak untuk sukakan diri, tak ada faedah untuk kita. Untuk berfaedah amalan itu kepada kita, kita kena buat untuk sukakan Allah. Kita salat tahajud untuk sukakan Allah. Bukan macam kita salat tahajud, tengok semua orang tahajud, segan pula lah tak bangun tahajud kan. Supaya dilihat orang kita pun tahajud. Itu tak boleh dapat faedah. Pada kita lah. Dia akan ada faedah pada kita bila kita buat untuk buat Allah suka. Tak boleh buat untuk sukakan diri. Sukakan diri dia tak ada faedah untuk kita. Walaupun kita ingat faedah untuk kita, saya buat untuk saya, faedah lah kan. Tak boleh bagi faedah. Yang boleh letak faedah dalam benda kita buat, Allah ni. Jadi kita buat benda tak baik, buat, dia tentu sekali lah tak ada faedah untuk kita. Benda baik pun bukan buat untuk Allah suka, tak ada faedah untuk. Sebab itu amalan yang Allah maksudnya adalah mukhlisina lahuddin.
Mukhlishina lahuddin. Bab-bab ni jarang orang cakap dekat kuliah-kuliah Maghrib. Bab ni dia orang kata tasawuf. Dia sebenarnya tasawuf semua satu rangkaian semua. Beza-beza tak ada. Buat satu benda ikhlas bukan tasawuf. Ini kehendak Allah. Yang Allah mahu. Boleh ke Zaidi dapat hati yang suci, disucikan oleh Allah? Bila amalan dia buat, semua Allah tak suka. Tak boleh. Sebab apa Allah tak suka? Dia beramal tapi bukan untuk sukakan Allah. Dia tak boleh sukakan Allah sebab syirik ada dalam hati dia. Kenapa orang yang biasanya buat untuk sukakan diri ni orang yang sombong, arrogant. Tahu? Orang arrogant selalu buat untuk sukakan diri, untuk dipuji orang lah. Orang arrogant bahasa Melayu apa? Sombong lah. Dia buat untuk sukakan diri sebab supaya dipuji. Kalau kita buat supaya dipuji, sukakan diri lah. Kenapa kita suka dipuji? Sebab kita suka rasa besar lah, sebagus. Kita suka rasa besar. Oh baik dia, suka betul. Pandai dimasak, suka betul. Lawa, suka betul. Kenapa perempuan semua pakai cantik-cantik? Buka sana, buka situ. Nak pikat lelaki saja. Perempuan-perempuan semua yang tunjuk badan mana, untuk tujuan apa tu? Nak memikat lelaki. Kalau lelaki kacau dia suka dia, tapi sentuh dia tak nak lah. Yazid tahulah dulu masa zaman dia, dia pun pakai lawa-lawa untuk ditengok perempuan. Kan? Perempuan pakai lawa untuk lelaki tengok, lelaki lawa untuk perempuan tengok. Ada untuk Allah? Tentu sekali tidak, kan? Orang yang tak ada agama pun, orang yang ada agama pun, yang semayang lebih kurang pun buat itu juga. Beli baju baru, pakai baju, semua untuk dilihat orang. Itu namanya syirik tu. Itu dah syirik lah. Bukan semayang untuk dilihat orang ni. Hari ni saya nak tanya kamu, siapa yang pakai baju untuk suka kamu? Kenapa tak ada? Sebab iman tak sampai tahap untuk amal tu. Tak ada orang saya pakai baju baru untuk dilihat Allah, untuk suka ke Allah. Ada? Walaupun Allah kata pergi semayang raya itu dengan pakaian yang baik, baru. Bukan makna lawa, bersih. Jangan kotor lah. Bau busuk. Nanti Nabi bagi tahu kita busuk punya semayang, orang pun tutup telinga, tutup hidung lah. Dia jangan. Sebab itu kita kena berpakaian baru. Baru tak semestinya baru beli. Baru dibasuh, dicuci. Tapi Yazid dia pakai untuk pergi semayang untuk apa? Baju baru untuk di apa? Dia apa sahaja Yazid? Untuk dilihat orang. Yazid tak mengaku tu. Tapi memang itu niatnya. 100% saya percaya. Lepas tu dia orang semua anak beranak satu warna. Dulu tak ada saya tengok perangai ni, tapi sejak ni orang pakai anak beranak sedondon. Tempah semua baju. Macam sekarang dah tempah dah ni. Baju tu, baju raya belum puasa lagi. Anak beranak pergi menempah warna macam Anzala. Tujuan untuk apa tu? Untuk suka Allah. Jadi itu namanya syirik. Tuan jangan ingat itu bukan syirik. Jadi
syirik ni busuk. Allah tak suka betul. Yang Allah tak suka syirik. Paling tak suka. Ya sih? Tak suka. Kenapa kita berkelakuan syirik bila pakai baju, bila makan, bila minum, bila semayang, bila sedekah, bila pergi haji, bila pergi umrah? Semuanya dengan syirik. Mana amalan tu suci? Mana boleh buat Allah suka? Dan mana boleh buat iman naik? Tak boleh buat lah. Pakai baju pun untuk dilihat orang, makan pun untuk kenyang, tidur untuk badan sihat, makan ubat supaya sembuh penyakit, bersetubuh untuk lazat. Rasyidi bersetubuh bukan untuk sukakan Allah. Kalau semayang yang dia tak suka pun, dia tak boleh buat untuk sukakan Allah. Mana boleh benda yang dia suka, dia buat untuk sukakan Allah? Boleh? Benda yang dia tak suka, buat gash, ajak orang pada Allah, semayang, pun tak boleh buat untuk sukakan Allah. Nak kena dibagi skrip. Yang ini dia buat untuk pahala, selamat dari neraka, dapat masuk syurga. Ini semua bukan menyukakan Allah, menyukakan diri. Allah tak suka. Jadi kalau kita mau apa-apa lah kebaikan di dunia ni, tak ada siapa boleh bagi melainkan Allah. Ada siapa boleh bagi? Ada sama. Tapi untuk Allah bagi kita kebaikan, dia mesti suka kat kita. Untuk dia suka kat kita, semua amal kita buat untuk sukakan dia. Adakah Yazid sampai iman yang sehingga dia makan untuk sukakan Allah? Kerana iman dia kecil. Dia kena iman tinggi. Makan susah nak sukakan Allah. Sebab kita suka, bersetubuh lagi susah, tidur lagi susah, semayang pun tak ada. Sebab itu Allah kata, semayang tu kita betulkan, gas dakwah tu betulkan. Kalau ini betul, baru pelan-pelan makan jadi betul, minum jadi betul, berpakaian jadi betul. Macam Zaidi, dah lah baru buat kerja ni, tak buat sesungguh lagi. Kalimah hati tu berbekaran, nak gosok dia tu. Pertama yang keluar, yang dalam tu mau keluar pula tu. Dia bukan boleh masuk aja, benda tak keluar. Nak keluar tu kena korban. Benda yang kita cinta di dalam. Yang kita cinta diri kita tau. Sangat cinta Yazid pada diri dia. Kemudian bini dia, Allah tak ada last, tak ada tempat. Boleh taat perintah Allah, boleh buat untuk suka Allah, tak boleh. Jadi sebenarnya agama ni nampak macam senang. Tapi kalau sekiranya hati itu tak disucikan oleh Allah, kita tak boleh buat agama. Jadi nak sucikan hati itu Allah punya kerja. Kita takkan suci kalau Allah tak suci. Dan untuk Allah sucikan tu, kita mau buat semua amal yang Allah suka untuk sukakan dia, yang kita tak suka. Jadi kita marah nak buat. Kenapa kita ingat kita tak ada faedah dapat daripada itu? Semayang ni apa faedah kat saya? Yang kita suka buat, yang kita nampak faedah, bersetubuh macam Rasyidi kan. Suka sangat bersetubuh. Kalau boleh bukan satu bini, 2, 3 lah, 4. Jadi boleh bertukar-tukar rasa. Dia kalau macam satu perempuan tu dia selalu bersetubuh sampai umur 50 tahun, dia orang dah tak selera lagi. Kau semua bontot menghadap satu sama lain, tak ada nak. Sebab itu dia suka kahwin baru, dia semangat balik. Dia buat kajian lah, bila satu orang tu dia tukar, dia punya semangat seks tu bertambah. Sebab lain, biasalah, itu manusia, semua benda yang sama juga.
yang nak dimasukkannya tu. Tapi lain orang. Dia jadi semangat lain. Jadi ada orang 2-3 bini, 4 bini, dia hari pertama, kedua, lain-lain kan. Bersemangatlah jadi dia. Semangat. Jadi Yazid sekarang dah tak bersemangat dah. Oh, dah lama ni semangat dia. Tak, dia tak semangat. Jadi kalau dia kahwin satu lagi dia akan bersemangat. Yang itu tak boleh buat untuk suka Allah. Kalau iman macam kamu ni lah semua, mesti buat untuk sukakan diri. Sepanjang amalan tu bersetubuh tu syirik. Buat syirik. Macam Yazid. Dari dulu sampai sekarang syirik. Lepas dia balik 6 bulan ni, dia jumpa bini, dia mula naik semangat dia. Sebab dah lama, macam baru kan. Tapi untuk sukakan diri je. Dia tak buat untuk suka Allah. Kalau dia sebut untuk suka Allah, kat mulut je. Jadi amalan yang kat mulut suka Allah tu, Allah tak suka je. Tapi Allah boleh terima je lah. Kat mulut tu. Orang susah juga nak dapat kat mulut tu. Bukan senang. Paling kurang kata Allah ada kat mulut lah. Tapi yang dalam hati tu, itu yang paling top punya amalan. Itu yang membezakan antara kita. Yang buat untuk suka Allah kat mulut dia. Allah kata tak apalah, boleh terima lah. Paling kurang ada cakap lah. Padahal memang tak layak nak diterima. Macam itulah kita gas ni cukup kerana perintah Allah untuk suka Allah. Kita tak betul-betul suka Allah. Ada buat gas ni. Cakap kalimah apa, tak ada suka Allah. Skrip yang saya bagi tu lah, awak dipaksa. Kalau awak tak ikut skrip saya, habis. Mampus. Kat mulut pun tak cakap, tak tahulah Allah terima tak. Sebab itu kita kena cakap kat mulut paling kurang. Lama-lama dia masuk ke hati. Untuk suka kat Allah betul kita buat kan. Memang saya tak suka. Saya buat Allah suka je. Bila kita dah lama buat usaha, saya kata saya bukan suka sangat buat ni. Untuk sukakan Allah. Untuk saya dapat kebaikan, saya kena buat Tuhan saya suka. Kalau saya tak buat Tuhan saya suka Allah, saya takkan dapat kebaikan. Saya takkan jadi baik. Saya takkan dapat faedah. Tak boleh. Apa pun saya tak dapat kalau tak buat Tuhan saya Allah suka. Sebab itu Allah suruh kita berniat untuk sukakan dia. Selama ni orang cuma cakap cari reza Allah. Tapi tak ada. Lebih baik pakai perkataan sukakan Allah. Tak ada dalam dunia ni ajar orang untuk niat sukakan Allah melainkan saya dengan izin dia. Tak ada orang. Tanya ustaz, mana dia ajar? Sukakan Allah biasa, saya suka ni. Kenapa tak boleh guna untuk Allah lah? Yang itu yang kita senang faham. Yang meresap kat diri kita. Macam Hanzalah, suka dia tahajud. Hanzalah tahajud sekarang ni sebab takut ditanya oleh saya. Kau tahajud tak? Sebab tahajud dia 2 rakaat lebih kurang, dia tidur balik. Bukan macam tu orang tahajud. Betul tak? Cepat-cepat tengok tidur. Dah bangun tahajud sana? Dah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Dah sini dah bangun tahajud dah. Ini dah yang tua pula. Dah. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat pendek. Sebab dia tak suka. Tapi kalau kita nak buat, kita nak dapat faedah, apa-apa amal kita kena ikhlas. Kena buat untuk sukakan dia. Kita kena buat Allah suka kita. Kita tak ada jalan lain. Macam mana nak buat kita suka, kita boleh dapat faedah. Nak buat selain Allah suka, kita dapat faedah. Kita akan dapat faedah. Sebab yang boleh bagi apa yang kita nak, yang boleh bagi berkat, rahmat, apa saja yang baik untuk kita nak, hanya Allah. Tak ada jalan lain melainkan buat Allah suka. Sebab itu niat kita mesti mau suka ke Allah. Dan kalau kita kata saya tak suka buat ni, memang kau tak suka. Jadi Yazid
dia bila sampaikan dia tak suka. Tapi kena buatlah sebab dia dah diberitahu banyak kali kan. Bila mengurut saya, dia tak suka. Dia tak mau buat. Patut dia buat juga untuk sukakan Allah. Kalau dia buat untuk sukakan dia, yang dia suka saja, dia tak dapat lah. Saya gas hari ni suka buat, besok saya tak nak. Saya dah sebulan buat gas suka, sekarang dah sampai tak suka pula. Saya nak berhenti. Itu amalan yang tak ikhlas ni, tak istiqamah. Macam Azri dulu, dia buat usaha agama waktu dia suka. Lama-lama dia tengok dia orang semua bergaduh, semua dakwah bukan Islam. Dia kata, alah lah, dah tak suka lah. Sekarang ada bini pula, dah suka tu pula, cabut balik-balik. Sebab nak buat apa yang dia suka. Yang buat usaha dakwah tu dia tak suka dah. Jadi jangan kita buat untuk kita kerana kita suka. Dan bila kita suka je, bila tiba kita tak suka, kita tak boleh tak buat, kena buat juga. Memanglah itu sepatutnya untuk sukakan Allah. Itulah sebenarnya kita buat apa-apa amalan pun, dari sekecilnya ke sebesar. Tapi tentu sekali kita boleh buat amal kecil untuk sukakan Allah. Bila amal besar kita boleh buat. Amal besar ini dakwah. Ini kita buat pun tak ada. Mana boleh iman kuat? Kalau amal besar ni kita tak nak buat, tak suka, tak boleh buat amal kecil untuk sukakan Allah tuan. Jadi amal besar ni, dakwah ni, kena buat untuk sukakan Allah. Kalau kita tak ada skrip, kita akan tersimpang. Kita akan lari. Jadi dalam jemaah tabligh dulu, dia tak ada ajar macam mana buat gas. Nak ajar kita cara mutakalim masa gas pertama je. Itu pun tak berapa. Dia cakap skrip dia tak ada. Dia punya adab-adab aja, mutakalim, cakap 3 kali. Meja merah pula ajar. Tiap kali kita pergi Nizamuddin, ajar gas pertama. Macam nak buat gas. Itu je. Wallahi saya tak ada ajar lain. Tapi dah 20 tahun saya buat, iman tak naik, apa hal? Jadi saya tak puas lah. Untuk apa saya hidup kat dunia? Untuk mati masuk neraka? Saya tak nak. Sebab itu saya tak mau ikut betul-betul. Saya fikir. Saya seorang je kat dunia fikir tu. Orang lain tak ada. Orang lain saya tengok gembira je ikut tabligh. Istimewa sana sini macam lah. Orang India ni betul-betul faham buat usaha agama. Dia pun tak faham. Sebab dia janggut besar kan. Janggut semua. Rambut. Gaya dia. Dengan janggut putih. Nampak kewalian tu. Jadi bila dia bercakap tu kita ingat betul lah. Jadi saya cuba dulu. Bukan saya cakap tabligh tak betul. Dari mula tak. Saya cakap tabligh tak betul ni bila saya dah buat tabligh. Dan saya tak dapat iman tu. Apa yang dibuat oleh jemaah tabligh ni tak boleh dapat iman. Saya cakap benar. Kalau tak percaya saya, itu terpulang pada Tuhan. Tapi saya nak cakap, apa yang diajar dalam jemaah tabligh tak boleh buat iman kuat. Kecuali jadi macam Hadraji dengan Bayi Wahab. Itu pun tak iman kuat sangat. Yang mencegah mungkar dengan doa Hadraji. Setiap hari dia doa lepas Bayi Hidayat dekat Nizamuddin. Masa dia doa, dia beri hidayat pada Amerika, Rusia, Amerika. Dia siap doa tu. Dia doa orang kafir masa Bayi Hidayat mencegah mungkar dengan hati lah. Dia dapat iman. Yang orang tabligh lain tak ada doa ni, iman pun tak berapa tinggi dah. Jadi tuan bapa sekalian, manusia ni sebenarnya bila dia ada keinginan, Allah akan tunjuk dia jalan. Masalahnya keinginan tu tak ada untuk iman kuat. Saya sekolah sedar dulu, kita ada moto, there is a wish, there is a way.
Rupanya sekarang saya tahu bahawa ini moto sangat bagus. Bila kita ada keinginan, Allah akan tunjuk jalan. Itu maksudnya. Yang Allah tu dia orang tak ada tu. Dia tak bagi tahu tu. Dari sewish, dari sewi. Kalau kita ada keinginan, ada jalan. Siapa bagi jalan? Allah bagi jalan. So hari ini bila saya ada keinginan sangat untuk iman kuat, Allah bagi saya jalan. Yang kamu sekarang ikut. Banyak yang tak nak ikut lah sebab saya nasuhah dia kata. Bukan ulama India. Yang rupa tu dia nampak telah meripu dia. Rupa dia orang tu yang berjanggut tu telah mengelirukan dia. Menganggap dia yang wali dari saya yang janggut kecil. Kan? Dan lepas tu doktor pula, profesor. Bukan ulama. Mana boleh tahu agama? Dah macam tu. Dia tak faham bahawa Allah boleh ajar dan buat siapa saja. Walau tak tahu baca dan menulis macam Muhammad, tahu agama. Itu dia tak tahu. Nak agama mesti belajar madrasah. Madrasah bagi agama. Madrasah bagi ilmu, ustaz bagi ilmu. Allah tak ada. Kepercayaan bahawa tiada yang bagi ilmu melainkan Allah tak ada pada orang. Kalau kau nak ilmu, mesti belajar kat orang. Orang tu mesti ulama lah. Ulama tu kat mana? Kat madrasah. Tak ada tempat lain. Mesti masuk madrasah, belajar. Sebab ilmu tu dari ulama, dari kitab. Bukan dari Allah. Jadi macam Nabi Muhammad yang tak pergi madrasah, tak tahu baca, memang tak ada ilmu. Pada dia orang lah. Tapi dia orang tak semengaku. Sebab dah terserah lah. Jadi bukan sebenarnya ilmu dari buku. Ilmu dari orang. Ilmu langsung tak ada dari buku. Buku tak boleh bagi ilmu. Orang tak boleh bagi ilmu. Yang boleh bagi ilmu Allah saja Tuhan. Kitab tu perantaraan saja. Kalau Allah nak gunakan. Kalau tidak, kalau tak bagi faham kitab. Macam Quran juga. Orang ceramah, ulama. Kan kita boleh faham. Allah juga bagi faham. Sebenarnya ilmu dari Allah, tak ada dari siapa. Tapi kerana syirik, kerana iman lemah, telah percaya ilmu ada. Ilmu datang dari orang alim. Ilmu ni datang dari orang alim, dari kitab. Tapi sebenarnya tak. Yang betulnya la ilaha illallah, tiada yang boleh bagi ilmu melainkan Allah. Jadi hari ini bila Allah suka kita dan kita buat benda yang paling Allah suka dan untuk sukakan dia, Allah suka kita, Allah bagi kita ilmu lah. Orang kata tak ada, bukan gas saja. Mana boleh kita gas, kita mesti belajar kitab, ilmu ini, saraf, apa semua. Dia orang faham macam tu. Tak perlu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suka pada orang satu, macam Nabi Khidir, diberi ilmu lebih daripada Nabi Musa. Sebenarnya masuk madrasah bukan syarat untuk ada ilmu. Syarat dapat ilmu, Allah suka. Allah suka kena buat amal yang paling dia suka. Amal dia paling suka mengajak orang kepada dia. Dan mengajak orang supaya taat untuk sukakan dia. Itu yang dia paling suka. Kenapa tak faham benda ni? Susah sangat nak faham. Ini kalau kita belajar madrasah, kita tak buat kerja dia mengajak manusia kepada Allah, takkan Allah suka kita. Dan bila Allah tak suka kita, Allah bagi faham kita belajar kitab. Tak faham. Sebab itu kita boleh bercakap agama, faham agama tak ada. Kita boleh beritahu agama, faham agama tak ada. Kerja ni tak mau buat. Kerja mengajar pun dakwah juga. Okey guys.